Alma Mater, sebuah tempat yang sering menjadi rebutan oleh kebanyakan anak-anak muda yang punya aspirasi besar untuk mencapai cita-cita. Ini adalah tentang tempat yang terisi dengan kebanyakan pakar dalam pelbagai bidang ilmuan. Ya, saya sedang bercakap tentang institusi pendidikan tinggi. Jika diikutkan Malaysia saja, universiti awamnya lebih kurang saban tahun sejumlah antara 80,000 hingga 130,000 kemasukan ditawarkan kepada pelajar lepasan SPM dan juga STPM. Namun, daripada jumlah tersebut, wujud dasar yang mengikat jumlah kemasukan dua elemen utamanya iaitu tentang kota dan juga meritokrasi. Buktinya, awal era 2000, kepimpinan dari tembok politik pernah memberi kejutan bahawa penghapusan dasar kota kaum dalam pengambilan pelajar universiti dan mengangkat pemilihan berasaskan meritokrasi. Malah, kewujudan universiti awam yang berstatus kaum khas kepada golongan tertentu juga diwujud dengan seluasnya. Namun, asas kewujudan itu bukan sahaja terhenti di situ. Ia dilihat sehingga kepada hanya golongan berstatus sederhana atau susah taraf ekonominya yang layak menuntut ilmu. Persoalannya, adakah menempatkan seseorang dalam sistem pendidikan perlu membeza-bezakan latar belakangnya? Juga, bukankah dalam melahirkan produk yang berkualiti, ia perlu dipilih daripada benih yang berkualiti? Atau atas nama keadilan sosial, maka kota itu hendaklah bersifat mesti. Anda bertemankan saya Dina Syaf Salim. Tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Institusi pendidikan tinggi mahu kota ataupun merit, tak ada soal, sudah pun bersedia bersama dengan saya 3 orang ahli panel, 2 di studio dan seorang secara dalam talian. Dan ketiga ahli panel ini merupakan individu yang berada di dalam sistem institusi pendidikan pada ketika ini. Saya perkenalkan dahulu, yang pertama iaitu saudara Muhammad Amir Ashraf Muhammad Sabri yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan ataupun MPPK. Juga di sebelahnya itu saudara Muhammad Iqbal Hakim Ladri, Pengerusi Majlis Politik Nasional Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia ataupun GAMIS. Dan secara dalam talian kita bersama dengan Dr. Betty Salwana alias Pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan dan Polisi Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum kesemuanya. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum. Ini satu diskusi yang saya kira cukup penting, melihatkan kepada institusi pendidikan negara, dan saya kira membawa individu yang berada dalam sistem itu sendiri ketika ini merupakan individu tepat. Dan saya nak terus masuk kepada ahli panel kita yang pertama bercakap tentang perkara ini. Saya nak bersama dahulu dengan saudara Iqbal. Saudara Iqbal, di awal ini saya cuba membawa satu naratif fahaman dahulu kepada penonton. Maka persoalan saya ketika ini, selain daripada di bawah seliaan kerajaan, pada sudut pandang saudara Iqbal sendiri, apakah definisi institusi pendidikan tinggi awam yang saya, penonton dan semua kita bersama perlu fahami dahulu? Okey. Terima kasih Ashraf atas soalan yang diajukan. Yang pertama kita perlu faham tentang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini merujuk kepada dua perkara ataupun dua institusi yang kita perlu faham. Yang pertama iaitu pendidikan tinggi pengajian awam dan yang kedua iaitu institusi pengajian tinggi swasta ataupun IPTS. Institusi pengajian tinggi awam ini disediakan dengan bantuan kerajaan sepenuhnya. Mereka ini ada bantuan kerajaan maupun mereka ini ada subsidi daripada kerajaan, dan mereka ini boleh sustain kerana ada sokongan yang kuat daripada kerajaan. Jika kita tengok aspek yang berbeza iaitu IPTS, institusi pengajian tinggi swasta, adalah sepenuhnya diuruskan oleh badan-badan swasta maupun sektor swasta. Jadi semestinya terdapat pelbagai perbezaan ataupun kelebihan yang ada pada IPTA berbanding institusi pengajian tinggi yang lain. Di antaranya kita tengok perbezaan dari segi iuran pengajian. Jika iuran pengajian di IPTA jauh lebih murah daripada di IPTS. Kerana di IPTA ini didokong sepenuhnya oleh kerajaan. Manakala bagi IPTS ini adalah dana ataupun mereka ini ingin sustain mengikut kepada iuran pengajian yang dibayar oleh pelajar pada semester ataupun pada tahun berikutlah. Jika kita lihat fasiliti di IPTA juga merupakan fasiliti yang kita boleh katakan terbaik, kerana kerajaan inginkan satu sistem pembelajaran ataupun tempat pembelajaran yang begitu baik
yang ada di Malaysia, maka mestilah sediakan satu ruang ataupun satu tempat pembelajaran yang baik. Berbanding di IPTS. Di IPTS pula kita lihat fasiliti pembelajarannya juga terbaik, tetapi mengikut kepada kemampuan semasa sesebuah universiti itu. Kalau di IPTS mereka mempunyai dana lebihan, mungkin dana itu dapat daripada sumbangan orang ramai ataupun dana itu dapat suntikan ihsan daripada kerajaan, maka bolehlah upgrade sistem fasiliti pembelajaran yang ada di suatu kampus itu. Hal ini maksud rakyat Malaysia mempunyai pilihan lain dalam melanjutkan pelajaran. Jika tidak dapat di IPTA, mereka mempunyai pilihan untuk melanjutkan pembelajaran di IPTS. Maksudnya IPTA, kita boleh faham secara ringkasnya adalah satu tempat institusi pengajian tinggi yang mana dibiayai ataupun disokong sepenuhnya oleh kerajaan, dan di IPTA inilah tempat pelajar-pelajar selepas daripada habis sekolah menengah, mereka ini akan masuk ke institusi pengajian tinggi di IPT khususnya, dan mereka ini akan teruskan pengajian dengan lebih tinggi lagi, sampaikan ke peringkat master, peringkat PhD sekalipun, masih lagi berlingkung dalam ekosistem yang sama, iaitu IPT. Saudara Iqbal, disebut tadi di awal itu apabila saya bertanya persoalan makna IPTA itu, banyak telah pun diperkatakan dan saya boleh rangkumkan. Akhirnya ia menjurus kepada keistimewaan yang ada di dalam IPTA itu dalam konteks fasilitinya, dalam konteks dana yurainya sendiri. Maka soalan ini saya mahu ajukan kepada Saudara Amir. Saudara Amir melihatkan kepada keistimewaan yang berada di IPTA itu, adakah keistimewaan ini wajar diberikan secara terbuka dan seluasnya tanpa kita melihat siapa individu itu di belakangnya? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima sekali saya nak ambil kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada pihak analisis TV Al-Hijrah di atas kesudian untuk jemput saya sebagai panel pada petang ini. Okey, berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh pengacara sebentar tadi. Okey, saya ingin mengatakan bahawa universiti awam ini seperti mana yang telah didefinisikan oleh saudara Iqbal tadi, dikatakan sepenuhnya dibiayai oleh kerajaan. Okey, yang mana semestinya mempunyai keistimewaan dan juga kelebihan yang tertentu. Okey, universiti awam juga saya suka untuk definisikan sebagai milik rakyat. Ianya hak rakyat dan juga rakyat yang akan menikmati keistimewaan itu. Dan dalam penubuhannya juga kita perlu memahami bahawa ianya perlu dikekalkan keistimewaan kepada golongan-golongan tertentu, kerana kita faham dengan semangat penumbuhan universiti awam itu sendiri adalah untuk membantu golongan-golongan tertentu, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan juga di luar bandar. Okey, yang mana kita nak memberi secara terbuka, ianya akan nampaklah okey, dari sudut keadilan itu kita kena memahaminya. Okey, dari sudut keadilan itu bukan kesamarataan. Okey, yang bermakna orang yang susah mendapat jumlah yang sama, sama juga dengan orang yang senang juga mendapat jumlah yang sama. Itu namanya ketidakadilan. Okey, yang mana keistimewaan ini perlu dari sudutnya memberi perhatian berkenaan dengan latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga. Misalnya mereka yang datang daripada golongan B40. Okey, walau bagaimanapun saya melihat ada keterbukaan juga kepada orang yang golongan M40 pertengahan dan juga atasan T20 juga diberi ruang dan peluang untuk melanjutkan pendidikan di mana-mana IPT pengajian tinggi, sama ada awam dan swasta. Okey, mengikut kemampuan kewangan dan juga pencapaian dalam pendidikan. Saudara Amir ada menyebut berkaitan tentang keistimewaan ini akhirnya juga perlu diberikan kepada mereka berdasarkan kepada latar belakang tersebut. Namun saya nak merujuk satu kenyataan media dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada 18 Ogos 2020. KPT mengamalkan prinsip meritokrasi dalam pengambilan pelajar dan berdasarkan kepada prinsip ini juga semua calon yang layak dengan markah merit tertinggi tanpa mengira kaum, agama, negeri, taraf hidup dan juga tempat tinggal diberi peluang untuk mengikuti pengajian di universiti awam. Tiada sistem kota digunakan dan juga sistem ini telah pun digugurkan semenjak sesi pengambilan 2002-2003. Berdasarkan kepada jawapan anda dan juga kenyataan media ini, persoalan saya melihatkan kepada 20 universiti awam di Malaysia ini, adakah realitinya berlaku seperti yang disebut dalam kenyataan media ini? Meritokrasi mengatasi kota?
Okey, berbalik kepada soalan itu. Terima kasih. Okey, kita melihat bahawa selain daripada kita sebenarnya berpeluang menyambung pelayaran ke institusi pendidikan tinggi, okey, yang mana siapa yang layak, okey, di antara metode berdasarkan Baik. Sekejap. Okey, tak apa. Saya nak bertanya kepada Saudara Iqbal tentang kenyataan media ini juga. Bagaimana anda melihat, adakah kota meritokrasi itu mengatasi kepada kota? Saya melihat sekarang ini lebih seimbang saja. Saya ada terbaca tadi dalam satu artikel mengatakan bahawa Melayu sekarang ini masuk ke dalam IPT. Kaum Melayu, kaum Bumiputera masuk ke dalam IPT sekarang ini sebanyak 75%. Hampir, kita katakan hampir majoriti. Sedangkan jika kita wujudkan sistem kuota ini, kaum Bumiputera diberikan hanya 55% sahaja. Ini bermakna bahawa walaupun wujudnya sistem meritokrasi sekarang ini, ianya tidak memberikan kesan kepada kaum Bumiputera seperti mana asas tertubuhnya sistem kuota maupun meritokrasi adalah ingin menjaga kaum Bumiputera dalam memasuki ke dalam IPTA, iaitu khususnya untuk meningkatkan kualiti pendidikan, merapatkan jurang sosioekonomi dan sebagainya. Merapatkan kualiti pendidikan dan dalam masa yang sama juga memastikan supaya jarak ekonomi itu tidak akan terlalu jauh. Dan soalan ini saya nak ajukan pula kepada Dr. Betty. Dr. Betty? Ya, silakan. Kalau saya melihat kepada kenyataan akhbar dan juga jawapan diberikan oleh mereka yang sedang berada dalam sistem itu sendiri, saya percaya Dr. Betty juga berada dalam sistem tersebut dan melihat saban tahun pengambilan pelajar-pelajar ke universiti awam itu sendiri berlaku. Realiti kepada makna meritokrasi itu kita amalkan pada ketika ini dengan begitu jelas? Bagaimana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam program analisis di petang Jumaat yang berbahagia ini. Dan berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh saudara Ashraf tadi, sebenarnya memang sistem meritokrasi telah diamalkan dan memang sebagaimana yang diumumkan sebelum ini dan sebenarnya sejak 2010 lagi kita telah mengamalkan sistem merit ini di mana pengambilan pelajar sebenarnya haruslah berdasarkan prestasi akademik mereka dan juga prestasi mereka dalam co-curriculum dan juga mengambil kira juga faktor ataupun status sosioekonomi mereka. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam UPU Jadi perkara ini sebenarnya diketahui umum dan pelajar-pelajar di sekolah pun faham dan tahu bahawa untuk melayakkan mereka masuk ke universiti, mereka mesti mencapai keputusan yang baik dalam akademik dan juga mereka mesti perform ataupun dengan izin mencapai ataupun terlibat secara aktif dalam co-curriculum. Namun begitu sebagaimana yang saudara Ashraf sebutkan sebentar tadi juga bahawa sebenarnya penentuan nilai merit ini membolehkan pengambilan pelajar ke universiti awam berfokus pada prestasi tanpa mengambil kira sama ada mengambil kira dari segi kaum dari segi agama, lokasi, negeri dan sebagainya. Namun begitu pada pandangan saya kita harus memastikan golongan tertentu seperti golongan B40 yang kita semua tahu rata-ratanya adalah golongan kurang berkemampuan, mereka juga tidak harus terpinggir daripada pendidikan. Jadi oleh kerana mereka semua kebanyakannya adalah ataupun memang golongan ini terbelenggu ataupun dibelenggu dengan kemiskinan, tak kira apa kaum sekalipun dan akibat daripada ketidakmampuan tersebut menyebabkan mereka tidak banyak peluang untuk memajukan diri dan keluarga, bahkan ada yang tidak mampu untuk mendapat pendidikan sama ada di peringkat menengah maupun pengajian tinggi. Maka tanggungjawab kita untuk membantu nasib golongan ini, iaitu memberi peluang kepada mereka untuk akses pendidikan daripada peringkat rendah, menengah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Jadi kota yang diwujudkan mungkin untuk kumpulan ini pada saya yakin tidak akan menjejaskan
peluang golongan lain dalam kumpulan pertengahan ataupun M40 dan golongan teratas ataupun T20 yang kita tahu bahawa mereka sebenarnya mempunyai alternatif ya untuk pendidikan yang lain berdasarkan kemampuan kewangan ibu bapa. Jadi serta juga saya sebutkan sebenarnya ya, amalan meritokrasi ini sebenarnya selari juga dengan matlamat pembangunan lestari ataupun kita biasa sebut popular disebut sebagai SDG 4, iaitu dalam sasaran kelima yang menyatakan menjelang tahun 2030 jurang perbezaan dalam pendidikan akan dihapuskan ya, bukan sahaja dari segi jantina tetapi juga akses sama rata kepada semua peringkat pendidikan untuk semua golongan ya, termasuk orang asli, orang kurang upaya dan orang miskin sekiranya mereka layak ya. Dan ini juga selari dengan rancangan Malaysia ke-12 iaitu untuk mewujudkan keluarga Malaysia yang harmoni dan mampan ya. Jadi mewujudkan keluarga yang mampan ini haruslah bermula dengan pendidikan ya, sebab kita pun faham bahawa hanya pendidikan yang dapat mengubah nasib sesuatu kaum itu, dan dengan pendidikan jugalah kita harap ya dapat menyumbang kepada kestabilan negara dari segi ekonomi bahkan dan juga perpaduan. Dan juga ya saya suka mengambil kesempatan ini ya untuk menjelaskan bahawa amalan di UKM ya dalam pengambilan pelajar beberapa faktor lain turut kita ambil kira ya. Tapisan awalnya mungkin pada keputusan peperiksaan pelajar, tetapi kita sedar kalau hanya bergantung kepada keputusan peperiksaan semata-mata, kita mungkin belum dapat memutuskan bahawa pelajar tersebut benar-benar layak. Ya, jadi justru itu kebanyakan universiti awam termasuklah UKM mengadakan temuduga untuk memilih pelajar yang layak ya. Jadi melalui temuduga ini kita dapat kenali calon pelajar dengan lebih baik ya. Dan kita dapat mengukur kesesuaian pelajar untuk sesuatu bidang atau kursus yang mereka mohon. Jadi di sinilah saya ingin memaklumkan bahawa saya ingin berkongsi bahawa selain daripada melihat kepada prestasi akademik ya dan co-curriculum mereka di peringkat sekolah, temuduga itu jugalah satu tapisan yang ketat kepada kita untuk memastikan mereka benar-benar layak ya. Baik. Jadi, saya mahu berkaitan perkara ini doktor. Namun dalam masa yang sama juga saya nak melihat dalam konteks pastinya setiap pelajar yang mahu melanjutkan universiti awam itu mereka mahu memilih universiti yang terbaik, dan namun bila mana ada penghalang seperti melihat kepada latar belakang keluarga, ini akan menimbulkan satu persoalan besar. Dan soalan ini saya akan ajukan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita nak beristirahat seketika, kembali selepas ini. Kembali semula dalam analisis, saya terus kepada Saudara Amir. Saudara Amir, di awal sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, saya ada gantung soalan. Betul, setiap daripada mereka menjadi pelajar bila nak memilih universiti itu pasti mereka nak masuk universiti yang terbaik. Tapi bila universiti terbaik itu pula akhirnya ada wujud dasar yang melihat kepada latar belakang keluarga mereka dan mereka menyedari bahawa seolah-olah mereka tidak layak, maka adakah wajar kita menidakkan harapan dan keinginan pelajar tersebut? Okey, baik, terima kasih. Kalau kita lihat semula, antara 10 universiti yang terkemuka di negara ini adalah terdiri daripada universiti awam. Betul. Okey, yang mana saya yakin setiap yang lepasan SPM, STPM yang ingin melanjutkan pelajaran di sudut pendidikan tinggi semestinya akan sekiranya dalam negara semestinya akan memberi tumpuan dan juga perhatian di antara universiti-universiti yang terbaik yang ada di negara ini. Okey, namun berkenaan dengan status latar belakang sosial pemohon ke universiti awam, saya berpendapat bahawa ianya merupakan antara perkara yang wajar dilihat dan diambil kira. Hari ini demikian kerana apabila kita membicara soal universiti awam, kita semua sedia maklum, terdapat universiti yang ditubuhkan khas wujudannya adalah untuk membantu golongan-golongan tertentu, antaranya golongan kurang berkemampuan, di luar bandar dan sebagainya. Sebagai contoh kita ambil UiTM. Okey, misalnya yang mana sejarah penubuhan dibina atas dasar untuk membantu lebih ramai mahasiswa Melayu dan Bumiputera bagi mendapatkan pendidikan di peringkat yang lebih tinggi. Okey, pada masa yang sama sekiranya kita teliti, okey, sebenarnya setiap universiti juga turut mempunyai kota-kota tertentu, okey, atau pendapatan khas yang mungkin tidak sebesar UiTM, tetapi kota ini diwujudkan bagi memberi peluang kepada mereka yang datang dari golongan yang kurang berkemampuan. Berbalik kepada soalan tadi, sekiranya dia datang daripada mungkin M40 ataupun T20 tapi ingin melanjutkan pelajaran di peringkat ke universiti awam. Okey, kita kena faham, okey, secara hakikatnya kehidupan masyarakat ini tidak sama. Okey, ada yang tidak semua
berada dalam keadaan yang sama, okey, yang mana ada yang senang, ada yang susah. Kita ada B40, M40, T20, dan saya melihat kerajaan pada hari ini telah cuba dengan sebaik mungkin untuk memberikan keadilan dalam sistem pendidikan negara. Okey, dan saya melihat bahawa sudut kemampuan, okey, mungkin sekiranya mempunyai latar belakang keluarga yang lebih senang, okey, mungkin mereka boleh melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi swasta, bahkan mungkin di luar negara, yang mana akan berlakunya transisi ataupun akan ada satu pengalaman yang baru yang dapat dibawa balik ke negara kita. Saudara Iqbal, berdasarkan kepada jawapan daripada saudara Amir sebentar tadi, yang mana akhirnya kita perlu melihat juga dasar latar belakang keluarga mereka, dan universiti awam juga perlu memainkan peranan untuk melihat kepada dasar ini. Tetapi akhirnya juga kita mahu melahirkan graduan berkualiti. Kualiti itu bagaimana untuk dihasilkan kalau kita hanya melihat kepada dasar yang telah pun dianjurkan sebagaimana dipersetujui oleh saudara Amir sebentar tadi? Terima kasih atas soalan. Kalau kita katakan tentang kualiti yang ingin dilahirkan adalah kita mestilah melihat kepada kualiti kecermangan akademik yang telah ditonjolkan di peringkat institusi pengajian tinggi itu sendiri. Tetapi saya bawa kepada strategi dasar pendidikan kebangsaan yang ke-11, iaitu mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam kualiti pendidikan yang kita ingin garapkan ini, kita mesti meletakkan kualitinya adalah pendidikan di sudut kerohanian, moral dan disiplinnya juga. Tapi menjadi persoalan kepada kita sejauh mana strategi ini telah dilaksanakan di negara kita. Saya tidak mahu bawa penonton pada hari ini membawa kepada kecermangan akademik semata-mata. Tapi kita juga perlulah melihat kepada aspek pendidikan kerohanian, pendidikan moral, etika, disiplin dan sebagainya. Saya bawa satu latar belakang isu yang telah berlaku pada sebelum ini, iaitu isu Sugar Book, di mana di kalangan mahasiswa di IPT melanggan aplikasi Sugar Book ini untuk membuat perkara-perkara yang tidak sopan, yang kita katakan bertentangan dengan syariat Islam. Dan kita juga boleh bawakan konsep hedonisme. Hedonisme ini bermaksud hiburan yang melampau yang ada di Malaysia, yang dihadiri oleh anak muda, bahkan dihadiri oleh mahasiswa sendiri. Dan ini menunjukkan satu etika ataupun satu moral yang tidak baik ditunjukkan oleh mahasiswa. Maka pendidikan yang cuba dihasilkan itu adalah tidak begitu kualiti, kerana kerohanian ataupun moral yang diterapkan ini tidak begitu baik. Tetapi ini adalah peranan semua pihak, peranan universiti, peranan kita, mahasiswa, peranan badan-badan pelajar dan sebagainya. Universiti perlu memainkan peranan bagi membentuk pelajar yang bersahsiah. Apatah lagi peranan persatuan-persatuan pelajar di universiti. Jadi bagi saya, persatuan pelajar universiti ini perlu memainkan peranan yang penting bagi membantu pelajar-pelajar, membantu kawan-kawan kita meningkatkan kualiti pendidikan dari sudut kecermangan tentang keilmuan maupun kecermangan tentang sahsia. Saya bagi contoh, ada sebuah kelab di sebuah IPT ini, namanya Kelab Al-Azhar Members Alam Quiz. Kelab ini berusaha memastikan mahasiswa mendapat input agama dan mengekalkan konsep bi'ah solehah ataupun suasana yang baik di dalam kampus ataupun di dalam universiti itu sendiri. Maka beginilah model yang perlu diperanankan oleh semua persatuan pelajar akan dapat membentuk sahsiah rakan-rakan yang lain. Arti kata yang lain, walaupun sebuah IPT ataupun sebuah institusi awam ini naik rankingnya ataupun terkenal dengan pendidikan yang cemerlangnya, tetapi kita perlu melihat semula kepada kualiti yang ada pada seseorang pelajar itu, adakah ianya membawa satu nilai yang baik ataupun ianya menjadi satu modal insan yang terbaik. Kita tidak mahu lahirkan seorang mahasiswa yang menjadi liability kepada negara maupun bangsa. Akhirnya juga bila kita bercakap soal graduan dilahirkan itu, tidak lebih tidak kita menilai juga kepada industri, kerana mereka ini perlu mengisi keperluan dan keinginan daripada industri tersebut. Maka saya nak berbalik semula kepada perkara berkaitan tentang kualiti. Dr. Betty, kalau saya melihat kepada aspirasi sistem ataupun boleh saya sebut ada 5 aspirasi sistem yang diletakkan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 dalam melahirkan graduan bersifat holistik dan juga kelas pertama. Saya nak merujuk kepada aspirasi kedua dan juga ketiga, iaitu tentang kualiti dan juga equity. Persoalan saya, bagaimana dua aspirasi ini diseimbangkan dalam mewujudkan keadilan kepada hak mendapat peluang pendidikan tinggi? Kualiti dan equity. Akses, ya betul. Kualiti dan akses. Okey, sebenarnya kita seperti yang saya dah sebut sebentar tadi, Saudara Ashraf,
untuk pelajar melayakkan diri mereka berada di universiti, kita ada pemilihan yang ketat, ya, iaitu berdasarkan meritokrasi tadi. Dan ketika mereka di universiti pula, ya, selain daripada kita memberi mereka pendidikan yang berasaskan kursus-kursus yang mereka pilih, bidang-bidang mereka pilih, mereka juga sebenarnya perlu terlibat secara aktif, ya, dalam program-program atau aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di universiti. Dan kita juga galakkan mereka untuk terlibat secara aktif juga dengan semua aktiviti ataupun memberi semangat kepada masyarakat, ya. Contohnya ketika negara kita diuji dengan bencana banjir, baru-baru ini kita dapat lihat pelajar universiti, ya, ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana untuk memberi bantuan. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar ini selain daripada kita memberikan pendidikan yang terbaik, ya, yang akan melayakkan mereka menjadi seorang graduan, ya, seorang ahli masyarakat yang baik dengan pengetahuan, dengan kemahiran, ya, kebolehpasaran yang tinggi, ya, dengan kemahiran-kemahiran yang kita berikan, mereka juga kita didik, ya, kita pupuk dengan nilai-nilai yang murni seperti seorang yang proaktif, yang prihatin, yang rajin, ya. Dan of course lah, ya, dengan izin kita nak pelajar kita berakhlak tinggi, berakhlak mulia, yang mana apabila mereka berada dalam masyarakat, ya, mereka boleh sustain dengan izin juga, mereka boleh lestari, ya, dan mereka boleh memberi sumbangan yang terbaik, ya, ke arah negara kita yang seimbang, yang stabil dari segi ekonomi dan perpaduan. Saya suka sebut tentang perpaduan because bila kita bercakap tentang pelajar-pelajar kita yang pelbagai latar belakang ini, kita bukan hanya melihat kepada perbezaan dari segi sosioekonomi, tapi pelbagai kaum. Jadi kita berharap, ya, dengan pendidikan yang kita beri, dengan ilmu, kemahiran kita beri, mereka mampu berada dalam masyarakat dan memberikan yang terbaik, ya, kepada industri, kepada masyarakat khususnya, dan kepada negara kita. Baik, Dr. Betty, saya melihat juga satu kenyataan dikeluarkan oleh pengarang kandungan bahasa Melayu Vertikal Pendidikan NSTP, iaitu saudara Ridwan Yop, yang melihat bahawasanya golongan B40 perlu dibantu bagi tujuan untuk memperkasa pendidikan mereka kerana wujud kekangan dalam ketidakseimbangan ekonomi untuk menyambung pengajian pada peringkat tinggi. Persoalan ini saya ingin ajukan kepada doktor. Doktor, adakah hujah ketidakseimbangan ekonomi boleh dijadikan hujah untuk membenarkan sistem kota kembali untuk memperkasa semua golongan yang perlu dibantu ini? Okey, terima kasih sekali lagi pada saudara Ashraf. Pada saya sebenarnya, ya, kita perlu lihat, kita sebenarnya melihat ataupun mengutamakan merit itu dalam pengambilan pelajar, tapi jangan lupa mereka-mereka ini, kalaulah kita tidak bantu, ya, saudara Ashraf, kita tidak bantu oleh kerana ketidakmampuan mereka, kita yakin mereka tak akan mampu berada di institusi awam, ya. Jadi kalau institusi awam tidak membantu mereka, mungkin kita tak akan mampu untuk orang kata untuk membantu mereka menjadi ejen ataupun menjadi orang yang mampu mengubah nasib keluarga mereka untuk berada pada tahap yang lebih baik, ya. Jadi sebab kita tahu mereka ini perlu pendidikan, sebenarnya adalah satu keperluan untuk seseorang itu berada pada tahap yang lebih baik, ya. Pendidikanlah yang akan melayakkan mereka untuk mendapat pekerjaan, mungkin untuk membantu keluarga mereka. Jadi memang seperti yang saya sebut juga tadi, sebenarnya walaupun kita mengutamakan golongan B40 ini, dengan izin, ya, untuk berada dalam universiti, ia sebenarnya tidak akan menjejaskan peluang pelajar-pelajar dalam kumpulan yang lain, kerana masih lagi kita berpegang kepada meritokrasi, ataupun kita kata kita combine, ya, kita gabungkan meritokrasi dan kota itu dalam pengambilan pelajar. Kita bukannya kita mengambil pelajar walaupun kita kata okey, kita utamakan golongan B40, tapi bukannya semata-mata kita ambil tanpa kita beri fokus ataupun beri keutamaan kepada merit mereka. Mereka masih tetap kerana perlu mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik, ya, dalam co-curriculum dan dalam sasiah. Kita masih lihat kepada kriteria tersebut, ya. Dan kalaulah mereka berada dalam sosioekonomi yang lebih rendah, maka kita perlu bantu. Pada saya, kita perlu bantu, ya. Itu jawapan saya, saudara Ashraf. Doktor, ini bermakna bagi mereka yang daripada golongan T20 ke atas ini, meskipun mereka mempunyai keputusan yang cemerlang, maka mereka ini mempunyai perlu berhadapan persaingan 2 kali ganda berbanding mereka yang cemerlang dalam kalangan kelompok yang lain?
Saya tidak nampak ia suatu persaingan ataupun menjejaskan peluang mereka seperti yang saya sebut sebentar tadi, because mereka ini golongan M40 ya, iaitu golongan pertengahan, dan golongan T20 iaitu golongan yang teratas. Ini sebenarnya kalau mungkin dengan prestasi mereka yang tinggi dalam akademik, dalam co-curriculum dan sebagainya, sebenarnya mereka memang layak untuk berada di universiti awam. Dan tapi pada saya lah, dengan keutamaan yang mungkin diberikan oleh universiti ya pada mereka yang berada dalam sosioekonomi rendah, tak menjejaskan mereka kerana mereka mampu untuk alternatif yang lain. Mereka mampu mungkin ke universiti yang lain. Bukannya kita menidakkan peluang mereka, tapi dengan kata lain, kita masih berpegang pada meritokrasi. Kita menghargai kesungguhan mereka untuk belajar bersungguh-sungguh untuk berada di universiti. Kita hargai usaha mereka untuk terlibat secara aktif dalam co-curriculum ya untuk berada di universiti. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus membantu golongan yang kurang mampu ini untuk berada di universiti. Baik, selepas ini saya nak menilai pula berkaitan tentang asas kewujudan sistem kota itu. Semuanya selepas ini dalam analisis jangka ke mana kembali seketika selepas ini. Kembali semula dalam analisis, kita masih lagi bercakap soal institusi pendidikan tinggi negara, sama ada mahu kota ataupun juga merit. Saya nak bertanya kepada saudara Iqbal. Saudara Iqbal, kalau saya melihat kembali asas kepada sistem kota wujud adalah untuk membangunkan suatu kelompok agar berdiri sama tinggi. Namun setelah lebih daripada 65 tahun kita bergerak ke hadapan membina negara ini, adakah masih ada keperluan sistem berasaskan kota ini lagi? Ada teori yang mengatakan bahawa anything must be last in 100 years. Maksudnya setiap satu sistem itu kita mesti kekalkan dalam tempoh 100 tahun. Kita stabilkan dalam tempoh 100 tahun, barulah kita boleh lihat keberkesanan ataupun keberjayaan terhadap sesuatu yang kita ingin bawakan. Kalau kita sebut tentang sistem kuota, mestilah kita melihat kepada dasar tubuhnya sesebuah universiti itu. Bagi contoh, UiTM ditubuhkan untuk kaum Bumiputera dan ditubuhkan untuk golongan yang tidak berkemampuan. Maka di sini kita lihat bahawa 100% kuota diberikan kepada kaum Bumiputera itu kerana pada asasnya ataupun pada dasarnya ditubuhkan kerana itu. Contoh, kalau kita bagi analogi, kalau kita ni kalau KFC dibuka kerana ingin menjual ayam, tetapi satu hari bila orang kata KFC perlu menjual itik, maka apabila dia mahu menjual itik, maka tidak terjadilah KFC kerana KFC itu Kentucky Fried Chicken. Ini bermaksud bahawa apabila kita sudah mempunyai asas ataupun dasar kepada sesuatu yang kita tubuhkan, maka kita kena ikut apa yang kita tetapkan. Kalau kita hapuskan kuota seperti mana sekarang ini, kita tidak menggunakan sistem kuota kecuali UiTM dan sebagainya yang kita menempatkan golongan-golongan yang tidak berkemampuan dan kaum Bumiputera sahaja, maka orang yang bermerit ini akan masuk ramai kalau kita tidak menetapkan sistem kuota seperti sekarang ini. Orang yang bermerit ini mempunyai akses kepada sumber pendidikan, mempunyai akses kepada sumber kewangan yang banyak, kepada teknologi. Maka sampai bilalah orang-orang miskin bandar ini ataupun yang berada di pedalaman ini tidak mendapat akses pendidikan yang lebih tinggi jika kita mengutamakan golongan yang merit. Kerana ada juga sebab bahawa apabila seorang itu berjaya dengan lebih tinggi dalam pendidikannya, itu bukannya bermaksud bahawa dia ni lahir terus bijak, tidak. Tetapi kemungkinan ada faktor bahawa dia ni mendapatkan akses pendidikan yang terbaik daripada keluarganya, mampu membiayai pendidikan tambahan di sudut teknologi yang digunakan dan sebagainya. Tetapi bila sistem kuota ini diwujudkan pada ketika dahulu, maka kita boleh lihat keseimbangan yang berlaku maupun di peringkat pedalaman, miskin bandar dan sebagainya dapat merasai pendidikan, nikmat pendidikan di institusi pengajian tinggi awam yang sebenar. Orang Melayu ini, kalau kita boleh lihat, ramai yang bertani, ada yang tidak ada akses kepada teknologi kerana keterbatasan tenaga pengajar,
dan keterbatasan teknologi di pedalaman dan sebagainya. Kalau kita mengamalkan sistem merit sahaja, maka susah golongan-golongan ini untuk compete ataupun bersaing dengan pelajar-pelajar yang bijak pandai yang lain jika kita mengikut sepenuhnya sistem merit ini. Baik, saya faham apa yang cuba Saudara Iqbal sampaikan dalam konteks jawapan telah pun dikatakan dalam usaha untuk menilai tentang soal kota. Sebab itu saya tampilkan persoalan setelah hampir 65 tahun kewujudan itu, adakah kita masih lagi mahu mengekalkan perkara ini? Dan saya tertarik juga bila disebut soal UiTM berdasarkan kepada asas penubuhannya. Maka fakta ini saya melihat kepada satu wawancara bersama satu media utama di Malaysia pada 2019. Bekas Pro Chancellor UiTM iaitu Tan Sri Arsyad Ayub menegaskan bahawasanya tujuan asal penubuhan UiTM itu adalah untuk membantu Bumiputera yang miskin dan ketinggalan, dan beliau berpandangan bahawa demi persaingan, program Pasar Siswaza perlu dibuka lebih umum kerana situasi semasa telah berubah. Ada lebih ramai lagi yang susah perlu dibantu, termasuk daripada kalangan bukan golongan Bumiputera. Soalan ini saya nak ajukan kepada Saudara Amir. Saudara Amir, selaku Presiden kepada pemimpin pelajar bagi Universiti Awam, saya kira UiTM juga termasuk dalam konteks ini. Maka kewujudan institusi pendidikan tinggi yang berasaskan kepada membantu golongan susah ini, adakah masih relevan lagi untuk diteruskan sehingga ke hari ini? Okey, dalam konteks pendidikan negara pada hari ini, bagi saya tidak ada yang membezakan latar belakang penuntutnya. Hatta ia bukan satu perkara yang baiklah kita membandingkan latar belakang. Okey, tapi seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita mengambil semangat dan menghayati tujuan utama mengapa Universiti Awam itu ditubuhkan pada permulaannya. Okey, misalnya UiTM adalah ditubuhkan untuk membantu golongan Bumiputera Melayu untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Okey, terutamanya tujuannya adalah untuk memberi peluang melanjutkan pelajaran kepada golongan-golongan yang benar-benar memerlukan. Okey, maka dengan itu perbezaan latar belakang ini wujud. Okey, dan dalam konteks perbincangan kita pada petang ini, kita bukan nak membezakan golongan masyarakat. Okey, tetapi untuk memastikan setiap golongan itu diberikan pendidikan yang terbaik dan bukanlah hak eksklusif golongan tertentu sahaja. Okey, dalam erti kata lain, penyaluran inisiatif yang disediakan dapat diagihkan kepada rakyat dengan kaedah yang adil dan saksama. Okey, untuk makluman, MPPK juga dia meliputi, sukalah juga saya nak nyatakan di sini, terdiri daripada IPTA, IPTS, Politeknik dan juga IPG, College Community dan sebagainya. So di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Tinggi, yang mana Politeknik dan juga College Community juga merupakan salah satu IPT di institusi pendidikan tinggi yang dapat menjadi pilihan kepada rakyat di negara ini. Baik, dalam konteks ini juga saya nak bertanya kepada Dr. Betty. Dr. Betty, saya sebutkan di awal tadi, 65 tahun kita telah pun bergerak ke terhadapan. Bercakap soal sistem berdasarkan kuota ini, kita masih perlukan ia? Beginilah, golongan yang kurang kemampuan ini masih ada. Bahkan dengan pandemik COVID-19 yang berlaku kepada negara kita dan kepada dunia luar, golongan B14 ini sebenarnya semakin bertambah. Jadi kalaulah kita tidak terlibat ataupun tidak mengutamakan ataupun tidak mengambil prihatin untuk membantu golongan ini, saya bimbang ya, kesannya juga akan ia memberi implikasi kepada negara kita juga ya, kepada kestabilan ekonomi negara kita juga. Jadi saya rasa memang bukan dia sebenarnya begini ya Saudara Ashraf, kota ya mungkin, tapi kota itu datang bersama-sama dengan merit ya. Jadi pada saya kota adalah bertujuan untuk membantu golongan yang berada dalam sosioekonomi yang rendah ini, golongan B40 ini, supaya mereka sama-sama dapat pendidikan yang terbaik, yang berkualiti seperti golongan yang lain. Kalau kita tak bantu mereka, siapa yang akan bantu mereka? Ya, kalau kita yang tak membantu mereka untuk semua peringkat pendidikan lah, ya, daripada peringkat sekolah rendah, menengah hinggalah ke pengajian tinggi, ya, memang saya risau, kita risau bahawa peluang mereka untuk mengubah nasib keluarga mereka juga mungkin akan orang kata sukarlah untuk mereka membuat perubahan tersebut. Kita tak nak golongan ini kekal dalam golongan yang susah ya. Sekurang-kurangnya kita boleh bantu dengan melalui pendidikan itu untuk membawa mereka ke peringkat
golongan pertengahan sekurang-kurangnya ya M40 itu. Jadi pada saya yes. Dr. Betty, saya nak mendengar pandangan daripada seorang pensyarah yang bersama dengan pelajar dan juga berada dalam ruang lingkup universiti itu sendiri. Kepada mata pandangan universiti itu, apakah yang mereka cuba lahirkan bagi pelajar-pelajar yang diambil ini? Apa yang mereka mahu lahirkan sebenarnya? Okey, pelajar-pelajar yang kita mahu lahirkan adalah pelajar-pelajar yang memang memiliki ataupun kita kata ada kemahiran yang holistik ya, dan ada ciri-ciri keusahawanan itu seperti yang dinyatakan dalam lonjakan pertama untuk pelan pembangunan pendidikan pengajian tinggi ya, dan kita nak juga pelajar-pelajar kita adalah mereka yang ada seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kita sendiri. Kita kena sentiasa balik kepada falsafah yang kita pegang, iaitu untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual, dan disokong pula dengan apa yang dihasratkan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi pada saya lah, apa yang kita nak hasilkan adalah pelajar yang begitu yang holistik, yang ada ciri keusahawanan, yang memiliki pengetahuan, yang berkemahiran multi, kita kata kemahiran yang pelbagai ya, yang mana mereka mampu berhadapan ataupun apabila mereka berada dalam masyarakat, mereka mampu untuk melestarikan diri, untuk berada terus kekal hebat ya dalam masyarakat ya, dengan pengetahuan, dengan kemahiran yang mereka miliki. Itulah yang kita hasratkan, dan of course kita nak pelajar-pelajar kita ini juga berakhlak mulia ya, ada kualiti peribadi yang baik ya, yang orang kata kalau kita lihat tu sejuk mata kita yang memandang, begitulah ya. Saudara Iqbal, apa yang disebut oleh Dr. Betty ini adalah apa yang dimahukan ataupun apa yang ingin dihasilkan oleh universiti tersebut. Maka daripada jawapan yang diberikan oleh Dr. Betty ini, pada pandangan anda sendiri melihat kepada apa yang dihasilkan tersebut, maka benarlah kita perlu berpaksikan kepada kuota berbanding kita melihat kepada merit itu? Ada benarnya juga, iaitu kita perlu berpaksikan kepada kuota, tapi kita juga perlu melihat kepada merit terhadap kuota yang ditetapkan. Saya bagi contoh bahawa walaupun kita menetapkan kuota yang tertentu kepada golongan yang tertentu, kita ni rakyat Malaysia begitu ramai, mencecah 37 juta orang, tapi di peringkat menengah ataupun di peringkat anak muda yang mana yang mahu mendapatkan pendidikan ini hanya sebilangan jumlah lah yang kita boleh sebutkan. Dan sebilangan itu, walaupun kita dah tetapkan kuota, mereka ini juga perlu bersaing dengan golongan-golongan yang lain, dengan rakan-rakan yang setaraf dengan yang lain untuk mendapatkan kuota yang ditetapkan. Walaupun dah tetapkan kuota, masih ada merit di dalam kuota. Jadi tiada masalah untuk kita tetapkan kuota, kerana mereka juga perlu bersaing. Buktinya pada hari ini banyak IPTS dibuka, dan IPTS itu sangat rancak dengan kemasukan orang, kerana IPTS ni salah satunya sama ada ingin mendapatkan pendidikan yang lebih selesa maupun mereka ini tidak mendapat tempat di dalam IPTA. Ini bermaksud bahawa masih ada golongan-golongan maupun golongan yang B40, M40 maupun T20 berada di IPTS maupun bukan berada di Universiti Awam. Ini bermaksud bahawa mereka ini juga tidak dapat tempat di Universiti Awam, khususnya IPTA yang kita bincangkan pada hari ini, dan mereka tidak mendapat tempat bermakna mereka kalah dalam bersaing walaupun kuota telah diwujudkan. Baik, selepas ini kita nak merumuskan perbincangan berkaitan tentang isu pendidikan tinggi ini. Jangan ke mana-mana, analisis berhenti berehat seketika. Kembali semula dalam analisis, kita sudah berada di penghujung rancangan untuk petang ini, dan saya nak berbalik kepada ketiga ahli panel selaku soalan penutup bagi sesi kali ini. Kalau saya melihat kepada perbincangan kita sebentar tadi, akhirnya saya percaya kesemuanya bersetuju bahawasanya kota itu perlu ada, merit itu perlu ada juga. Dan dalam konteks ini, untuk kita mengangkat dan melahirkan graduan-graduan yang berkualiti tinggi, yang mana perlu diseimbangkan dahulu. Saya persilakan dahulu saudara Amir.
Okey, berkenaan dengan merit ataupun kuota, bagi saya keseimbangan itu penting antara kedua-duanya. Okey, yang kita tahu bila kita nak melanjutkan pelajaran di peringkat yang tertinggi adalah untuk kita mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dan juga graduan yang dilahirkan di setiap universiti ini semestinya ingin yang mempunyai berkualiti. Okey, dan pada pandangan saya kedua-duanya memainkan peranan yang penting untuk kita melahirkan graduan yang holistik yang mampu menjadi modal insan kelas pertama yang semestinya akan menyumbang ke arah kemajuan dan juga pembangunan negara pada masa hadapan. Baik, saudara Iqbal? Bagi saya, kita perlu seimbangkan syarat kemasukan ataupun syarat minima yang telah ditetapkan sama ada merit maupun kuota. Kerana keseimbangan inilah yang akan memberikan keadilan kepada sistem yang telah ditetapkan. Semua orang layak mendapat pendidikan. Tiada siapa yang terkecuali mendapat pendidikan, tidak mengira latar belakang kaum, agama, taraf ekonomi dan sebagainya. Kerajaan perlu meneliti dan membantu golongan-golongan yang kita rasakan terpinggir daripada mendapat peluang pendidikan. Jadi di peringkat pelajar pun kena ada usaha untuk mendapatkan pendidikan dan mendapat ke tempat di universiti awam. Manakala yang terakhirnya saya menyeru kepada kerajaan maupun pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan tidak ada pelajar yang tercicir ataupun terhindar daripada mendapat tempat di universiti maupun mendapat pendidikan yang sebaiknya. Jika kerajaan meminggirkan golongan berkeperluan ini, kami daripada Gamis akan menggesa dan menjadi penyeimbang kepada kerajaan agar memastikan kualiti pendidikan disamaratakan kepada semua rakyat Malaysia, khususnya kepada yang memerlukan kepada pendidikan dan menjadi modal insan ataupun menjadi aset kepada negara ini. Baik, bagaimana pula dengan Dr. Betty? Okey, pada pandangan saya merit perlu untuk kita memberi hak kepada pelajar-pelajar kita yang mencapai prestasi tinggi dalam akademik, dalam co-curriculum dan dalam sasiah diri. Manakala kota pula perlu untuk kita memberi hak atau peluang kepada mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan akhirnya mereka lah yang kita harapkan dapat mengubah nasib keluarga mereka. Itu saja daripada saya, Saudara Ashraf. Baik, ini satu soalan cepu mas kepada ketiganya sebelum kita menutup tirai untuk analisis hari ini. Kedua-duanya bersetuju bahawasanya kota dan juga merit perlu ada dalam sistem pengambilan tersebut kepada para pelajar khususnya di dalam IPT dan melihat kepada universiti awam. Maka soalan ini saya mahu ajukan dalam skala 100%. Berapakah nilai keseimbangan yang perlu diletakkan bagi kota dan juga merit? Saya mulakan dahulu dengan saudara Amir. Mungkin kota 70. Kota 70, merit 30. Bagaimana saudara Iqbal? Saya pun berpandangan yang sama. Kuota lebih kurang 70 dan merit 30%. Dan bagaimana pula dengan Dr. Betty? Saya meletakkan merit dahulu. Merit pada saya 70 hingga 80%, manakala kota mungkin 20 hingga 30%. Baik, daripada para pelajar mengatakan bahawa kota itu boleh lebih tinggi, maka mungkin perlu disemak kembali dasar telah pun dilakukan oleh pihak KPT dalam konteks pengambilan pelajar selepas ini. Baik, itu saja saya ucapkan terima kasih kepada ketiganya, iaitu saudara Muhammad Amir Ashraf Muhammad Sabri, saudara Muhammad Iqbal Hakim Nadri dan juga Dr. Betty Salwada Alias. Baiklah saudara, pendidikan tinggi adalah timbang tara dalam melahirkan graduan berkualiti. Di situ tidak boleh tidak ia perlu bergerak dan masuk ke dalam keperluan industri. Di mata industri pula yang mereka mahu hanya yang berkualiti khususnya dalam bidang yang dipelajari dan mesti sasiah, keterampilan dan kemahiran menguruskan risiko diri yang tinggi untuk mencorak dua elemen penting, iaitu perlu hadir daripada yang benar-benarnya ikhlas, juga jujur dan mahu mengangkat martabat diri. Peluang seluasnya telah pun banyak diberi, jangan dibazir dan dibuang tepi. Peluang mendapat pendidikan itu, ia adalah harga yang tidak boleh dicari ganti. Saya Dina Ashraf Salim menutup tirai analisis minggu ini. Selamat petang Malaysia.